sedikit permohonan daripada Keningau, Yang Berhormat Keningau, untuk meneruskan sebagai pembahas yang pertama sesi ini. Oleh kerana ini adalah maiden speech beliau, jadi saya persilakan Yang Berhormat Keningau untuk memulakan sesi perbahasan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertua Agung atas titah membawa Duli Yang Maha Mulia. Saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua yang baru, speaker yang baru, kerajaan yang baru, menteri-menteri yang baru, dan Perdana Menteri yang baru kedua kali. Untuk ini berlaku, jarang-jarang sekali berlaku kedua kali, maka itu rakyat Sabah terutama sekali menaruh harapan yang besar, harapan yang tinggi kepada perubahan yang baru berlaku di dalam kerajaan Malaysia ini. Justru Sabah dan Sarawak memang menaruh harapan yang besar supaya menyelesaikan masalah-masalah dan tuntutan-tuntutan mereka berasaskan kepada MA 63, laporan IGC, 20 perkara perjanjian Malaysia, dan juga ke atas janji-janji, jaminan-jaminan yang telah dipersetujui semasa penubuhan Malaysia. Selama 54 tahun, Tuan Speaker, maaf, tak ada paparan kami di masa. Sabah dan Sarawak Tak ada paparan merasa masa. kecewa. Malah ada yang marah dan hilang sabar sehingga ramai yang menuntut berpisah dari gagasan Malaysia, terutama di kalangan generasi muda, kerana sudah kehilangan keyakinan dan harapan kepada Kuala Lumpur dan pemimpin-pemimpinnya. Mereka berkata, what is the benefit of Sabah and Sarawak being in Malaysia? We are just colonies of Malaya. Betul atau tidak, inilah keluhan mereka. Dan terdapat banyak ketidakpuasan hati. PRU 14 telah memberi nafas dan harapan baru kepada generasi baru ini, di mana hampir semua parti politik termasuk PH dan BN telah berjanji dalam manifesto masing-masing untuk mengembalikan status dan hak-hak Sabah dan Sarawak, termasuk otonomi sekiranya mereka menang. 28 tahun yang lalu, pada 13 hari bulan Mei tahun 91, saya telah ditahan di bawah Akta ISA kerana menyentuh hak Sabah di dalam 20 perkara. Apabila saya masuk politik selepas itu, saya dipanggil orang gila kerana masih degil berani menuntut hak-hak Sabah yang pada waktu itu diharamkan, sedangkan saya telah pun dimasuk dalam penjara. Tetapi dalam PRU 14, semua pemimpin sudah jadi orang gila kerana ada ikut cakap orang gila dan memasukkan isu MA 63 dan hak-hak Sabah di dalam manifesto mereka masing-masing. Walaupun demikian, saya harap manifesto dan janji-janji dalam manifesto itu bukan hanya janji terang bulan, seperti mana kami selalu cakap di Sabah dan Sarawak. Ini kerana pengalaman kami selama 55 tahun mengenai janji terang bulan MA 63 sampai sekarang belum lagi terlaksana. Tuan Yang Dipertua, saya nak bagi tahu bahawa selama 55 tahun
kami di Sabah dan Sarawak masih lagi merasa seolah-olah kami dijajah semula. Walaupun sudah merdeka. Ini kerana minyak dan gas kami diambil alih oleh kerajaan pusat melalui Petronas. Hak hasil bersih 40%, kewangan yang sepatutnya dikembalikan kepada Sabah tidak dibayar sejak tahun 74. Yang berhormat ahli daripada Penampang merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau MITI telah memberitahu rakyat Sabah semasa PR14 bahawa 40% hasil bersih ini dihutang sebanyak 1 trilion oleh kerajaan persekutuan. Saya harap ahli dari Penampang yang sekarang menjadi separuh daripada kerajaan akan memastikan 40% hasil bersih ini akan dikembalikan dan dibayar oleh kerajaan persekutuan. Kami juga merasa dijajah kerana hak franchise politik atau political franchise telah diberi kepada rakyat asing, kepada pendatang tanpa izin melalui projek IC dan ops durian buruk seperti yang disahkan dan didedahkan dalam laporan RCI mengenai pendatang tanpa izin di Sabah. Laporan RCI tersebut juga mengesahkan dan mendedahkan bahawa kad pengenalan dan MICA dan IC telah diberi kepada warga asing tanpa mengikut undang-undang dan perlembagaan, dan juga warga asing yang tidak layak telah dimasukkan dan didaftarkan sebagai pengundi di dalam daftar pemilih SPR. Dengan pemberian IC dan MICA ini kepada PTI melalui projek IC, Sabah telah dibanjiri oleh PTI yang sekarang telah menjadi lebih ramai daripada rakyat Sabah yang tulen, iaitu tidak kurang daripada 1,7 juta berbanding dengan rakyat tulen yang hanya berjumlah sebanyak 1,6 juta. Dan 1,7 juta ini yang kebanyakannya telah sebahagiannya telah menjadi pengundi, telah menjadi fixed deposit kepada kerajaan yang lalu demi kepentingan politik. Saya ingin bertanya, kenapakah kerajaan tidak mengambil tindakan melalui proses undang-undang? Saya ingin mengingatkan bahawa terdapat ramai Sabahan yang pergi ke Australia secara sah tetapi bekerja tanpa permit yang sah atau ditipu oleh ejen-ejen pekerja. Maka mereka ditangkap, dimasuk dalam penjara, dalam lock up dan dihantar pulang. Kenapa kerajaan persekutuan tidak membuat sebegitu di Sabah kepada PTI, tetapi asyik pula membiarkan kerajaan negeri membuat pemutihan kepada orang-orang yang datang secara haram pada Sabah. Tuan Yang Dipertua, demografi kependudukan Sabah juga diubah dalam proses memelayukan penduduk Sabah melalui pemberian IC dan MICA kepada orang-orang asing yang masih lagi menuntut Sabah sebagai wilayah mereka. Dan tindakan ini memang tindakan yang berbahaya. Dengan izin, this move by the federal government has compromised our national security, as can be seen in the Tondua Lahadatu intrusion and the cross-border kidnappings
and the rise in crimes and social problems, including street kids waiting for handouts from tourists and passing cars, drug abuse, and sale of illegal cigarettes smuggled from neighboring countries. Tuan Yang Dipertua, kuasa politik Sabah dan kedaulatannya juga telah dikompromikan melalui pemusatan kuasa dengan kemasukan parti-parti politik daripada Melayah, terutamanya kemasukan UMNO ke Sabah oleh Presiden UMNO pada waktu itu, yang sekarang menjadi pengurusi dan ketua Pakatan Harapan. Kini untuk Malaysia kekal dan diteruskan dengan aman dan makmur tanpa apa-apa keretakan, sensitiviti rakyat Sabah dan Sarawak harus dihormati dan tidak dicabuli. Ini bermaksud parti-parti dari Melayah harus tidak bertapak di Sabah dan Sarawak, dan parti-parti tempatan perlu dan harus diberi kuasa mentadbir urus wilayah mereka dengan otonomi penuh. Biarlah parti-parti politik ketiga-tiga wilayah Sabah, Sarawak dan Semenanjung bekerja sama sebagai rakan kongsi di peringkat pusat. Tuan Speaker, Perdana Menteri sekarang sudah mendapatkan pelantikan yang kedua kali. You have the rare and priceless opportunity to undo past mistakes and to put things right. Sabah and Sarawak have suffered for the past 55 years. 22 years or 40% of which were under your care. However, saya mempunyai keyakinan that you will do the right things, sir, under Malaysia baru. Dengarkanlah keluhan kami di Sabah dan Sarawak. Janganlah biarkan Malaysia hancur. Selamatkan Malaysia dengan mengambil tindakan-tindakan seperti berikut. Pertama, kembalikan status Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi. Yang kedua, tunaikanlah janji-janji, jaminan-jaminan dan aku janji dalam artikel 8 MA 63 laporan IGC dan Perlembagaan Malaysia. Yang ketiga, kembalikanlah hak hasil kewangan Sabah, khususnya seperti yang berikut yang termaktub di dalam artikel 112C dan bahagian 4 dan 5 jadual 10 dalam Perlembagaan Malaysia, yaitu 40% net revenue derived from Sabah. Yang kedua, 10% import duty ke atas produk petroleum. Yang ketiga, 10% export duty on oil and gas in lieu of royalties. Saya ingin memperingati bahawa ahli-ahli kabinet dan menteri-menteri telah mengangkat sumpah di dalam Dewan Yang Mulia ini untuk mempertahankan perlembagaan. Maka jika kita gagal untuk menunaikan provisi-provisi di dalam perlembagaan, sudah tentunya kita sama-sama gagal untuk menjalankan tanggungjawab kita sebagai wakil rakyat. Yang keempat, serahkan balik hak milik minyak dan gas Sabah dan Sarawak kepada Kerajaan Sabah dan Sarawak, dan batalkanlah vesting order yang menyerahkan hak milik minyak dan gas kepada Petronas. Alternatif yang lain, biarlah Petronas itu dimiliki bersama oleh semua negeri pengeluar di Malaysia, pengeluar minyak di Malaysia. Yang kelima, melaksanakan laporan RCI mengenai pendatang
asing. Hentikanlah segala tindakan pemberian IC dan MyCard yang tidak mengikut undang-undang di Sabah. Dan biarlah Sabah mengeluarkan Sabah IC untuk memastikan projek IC itu tidak bakal diteruskan. Tuan Yang Dipertua, benarkanlah Sabah melaksanakan kuasa otonomi penuh sebagai rakan kongsi setara dengan Malaya. Amalkanlah one federation, two systems dalam pentadbiran Malaysia, di mana apa-apa dasar harus diadaptasikan mengikut acuan Sabah dan Sarawak dan dengan konsensus daripada kerajaan Sabah. Yang ketujuh, utamakanlah dan pastikan pembangunan di Sabah untuk mencapai pembangunan sama taraf dengan negeri-negeri di Semenanjung, supaya rakyat Sabah menikmati seperti rakyat Malaysia yang lain di Malaya. Ini penting sebab saiz kawasan saya di Keningau 3,533 kilometer persegi adalah jauh lebih besar daripada 3 negeri dicampur, iaitu Melaka, Pulau Pinang dan Perlis boleh masuk di daerah Keningau, di kawasan saya, dan masih longgar lagi. Tetapi lebih 70% kawasan saya tidak ada bakalan air terawat. 80% jalan kampung adalah jalan gravel, dan pada musim kemarau orang-orang kampung terpaksa hidu habuk jalan dan mandi lumpur pada musim hujan mengguna jalan raya gravel tersebut. Di Kuala Lumpur dan Lembah Kelang, kerajaan persekutuan membelanjakan lebih dari 100 bilion, bukan ratus juta, untuk membina MRT dan LRT. Ini pun belum diambil kira kereta api double tracking dari Johor Bahru ke Perlis. Sarawak dan Sabah adalah penyumbang ke-3 dan yang ke-5 terbesar kepada ekonomi dan pembendaharaan Malaysia. Tetapi termundur serta termiskin di dalam Malaysia. Tanpa hasil minyak dan gas daripada Sabah dan Sarawak, mungkin juga kita akan menghadapi masalah di Semenanjung Malaysia. Oleh yang demikian, adalah munasabah untuk kemajuan persekutuan dengan serta-merta menurap segala jalan kampung di seluruh Sabah. Yang saya faham hanya mungkin membelanjakan 3 bilion. Juga untuk membina loji-loji lawatan air di Sabah. Tidak perlu empangan dan loji yang besar. Yang kecil-kecilan untuk menampung keperluan orang kampung pun bolehlah memadai. Kota Raya, Kota Kinabalu dan Kuching perlu dibina sistem pengangkutan light rail transit atau LRT, dan untuk Kota Kinabalu dan difahamkan bajet ini hanya boleh menalan belanja 3 bilion. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Terima kasih kepada Keningau. Tadi saya mendengar apa yang dihujah oleh Keningau tentang the volume, the scale of the resources from Sabah. Just that saya daripada Sarawak, I would like to share dengan izin untuk Keningau juga, untuk Dewan ini, berdasarkan kepada based on the statistics made available by the Statistics Department, April 2018, the volume of LNG exported from Sarawak is 27 million metric tons, with a total gross value of 41.1 billion for the year 2017. The total crude petroleum exported from Sarawak for the year 2017 is 5,353,000 metric tons, with a market value of 9.4 billion. Dan saya menyuarakan ini berkongsi betapa besarnya
apa yang pengeluaran daripada Bumi Sarawak dan juga Sabah. Jadi saya apa pendapat Keningau daripada melihat 30%, Sarawak accounted 30% of the national oil production between 60 to 65% of the total national natural gas production during the period of 2005 to 2015. Jadi inilah apa pandangan Keningau apabila kita membincang tentang 20% royalty. Terima kasih. Terima kasih ahli daripada Limbang, dan saya setuju sememangnya 20% itu harus berasaskan kepada gross, bukan net profit. Memang Sabah dan Sarawak adalah penting di dalam kewujudan Malaysia dan seharusnya diberi keutamaan dari segi pembangunan untuk memastikan tiada penyelewengan seperti yang berlaku di jabatan untuk memajukan luar bandar dan Taman Gunung Kinabalu dan memandangkan perhubungan jalan raya harus dibina dan terowong daripada Tembunan Pinampang atau Kundasang Renau haruslah dipikirkan, dibuat juga masukkan dalam perencanaan. YB Keningau ada untuk permintaan. memastikan tiada penyelewengan seperti yang berlaku di Jabatan Air, di mana ratusan juta disita oleh SPRM di pejabat dan di rumah, dan di Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah, di mana ratusan juta dituduh disalurkan daripada dana pembangunan. Saya harap Kerajaan Persekutuan akan melaksanakan pelbagai program dan projek yang memastikan semua rakyat dapat menikmati dan manfaat pembangunan di Sabah dan Sarawak. Tuan yang dipertua oleh yang demikian, saya mengesah bahawa pada kajian separuh pangga rancangan Malaysia ke-11, Kerajaan Persekutuan harus ubah fokus dan memberi tumpuan dan peruntukan 50% kepada Sabah dan Sarawak bagi tempoh separuh panggal yang akan datang. Sejarah pembentukan Malaysia juga perlu diperbetulkan supaya sejarah yang betul diajar di sekolah-sekolah dan supaya rakyat tahu menahu dengan sejarah yang betul. Persekutuan Malaysia hanya dibentuk pada 16 hari bulan 63 dan ianya tidak wujud sebelum itu. Dan sebagai sebuah negara baru, ia tidak pernah dijajah dan tidak dimerdekakan. Seperti mana ada pemimpin-pemimpin melaung-laungkan. Yang berhormat Keningau, masa telah tamat. Isu royalty, saya mohon diberi sikit lagi masa kerana ini adalah my maiden speech. Tuan Dipertua, terima kasih. Dalam titanya, tuanku telah menyentuh mengenai diskriminasi perkauman yang harus dihapuskan. Bukan sahaja adanya diskriminasi perkauman dalam rejim Barisan Nasional dahulu, juga berlaku diskriminasi wilayah, yaitu Sabah dan Sarawak dipinggirkan dan didiskriminasikan. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, khasnya pada yang dari Semenanjung, selepas 55 tahun Malaysia ditubuhkan pada 16 hari bulan 63. Malaysia bukan sahaja terdiri daripada Melayu, Cina dan India dan lain-lain yang menghinakan bangsa Sabah dan Sarawak. Selalunya orang Melayu hanya akan rujuk kepada Melayu, Cina dan India, seolah-olah bangsa Sabah dan bangsa Sarawak tidak wujud. Artikel 1/2 Perlembagaan Persekutuan telah pindah berkuasa 27 hari bulan Ogos tahun 76 yang menurunkan taraf Sabah dan Sarawak daripada rakan kongsi kepada negeri yang ke-12 dan yang ke-13 sama.
taraf dengan Perlis dan lain-lain negeri di Malaya. Satu, Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi sama taraf dengan Malaya harus dikembalikan, dan Sabah dan Sarawak tidak boleh disamakan dengan negeri-negeri di Semenanjung. Biar saya jelaskan, kerana selama ini Sabah dan Sarawak telah mengalami banyak kerugian dan ketinggalan dalam arus pembangunan negara kerana tanggapan yang salah. Tanggapan yang salah ini juga dibuat dengan sengaja oleh kerajaan persekutuan yang Malaya sentrik. Dalam semua peta termasuk yang disebarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia, peta Malaya adalah jauh lebih besar berbanding dengan peta Sabah dan Sarawak. Hakikat sebenar adalah saiz Sarawak 124,449 km persegi. Sabah dan lebih besar saiz Malaya, iaitu hanya 130,495 km square. Saiz Sabah adalah sama dengan saiz 9 negeri di Malaya dan 90 kali besar dari saiz Perlis. Diharapkan Kementerian Komunikasi dan Multimedia ini akan menggunakan peta yang benar, yang mencerminkan keluasan yang sebenar. Melihat Sabah sebagai hanya satu unit dengan pengiraan Perlis sebagai satu unit, sama juga dengan Sarawak, bukan cara yang betul dan menambahkan ketanggapan yang salah. Sabah dan Sarawak bukan satu unit dan tidak sama dengan negeri-negeri di Malaya yang sepatutnya. Malaya ada 11 unit, 11 negeri. Sabah ada 6 bahagian atau residensi termasuk Labuan. Sarawak 9 bahagian, berarti 9 unit. Negeri-negeri di Malaya kebanyakannya kawasan kecil, lebih kecil daripada daerah di Sabah dan Sarawak. Contoh adalah kawasan saya seperti yang saya sebutkan tadi, Keningau, daerah saja itu, bukan residensi. Tetapi 3 negeri daripada Semenanjung boleh masuk. Tapi Keningau hanya ada 1 MP, ada 3 adun. Manakala 3 negeri yang boleh dimasukkan dalam daerah Keningau ini, Pulau Pinang, Perlis, Melaka, mempunyai 26 MP dan 83 adun. Bayangkanlah kalau setiap MP diberikan 1 juta, Keningau hanya dapat 1 juta. Manakala 3 negeri yang boleh masuk di Keningau akan mendapat 26 juta. Jadi ini satu development gap, injustice yang harus dipertimbangkan. Justru perlu ada pertimbangan yang baru untuk memberi keadilan untuk wilayah-wilayah Sabah dan Sarawak. Saya cadangkan supaya diadakan penstrukturan semula Sabah dan Sarawak supaya wilayah-wilayah pentadbiran negeri yang dahulunya dinamakan residensi atau bahagian diiktiraf sebagai wilayah-wilayah sama taraf dengan negeri-negeri di Semenanjung. Dengan itu, this injustice, dengan izin, which has been overlooked for the last 55 years, will be resolved. Kita mesti bayangkan dalam pemikiran kita, Malaya, wilayah Malaya, they are states, negeri-negeri. Under the state are districts. Begitu juga Sabah dan Sarawak. Sabah, under wilayah Sabah ada residencies, 5 plus 1, 6. Dan under the residencies are daerah-daerah. Begitu juga Sarawak. Maka cadangan ini adalah berpatutan supaya di struktur semula penglihatan dan pengagihan peruntukan kepada Sabah dan Sarawak untuk memastikan kita tidak ketinggalan dalam arus pembangunan. Tuan Speaker, Yang berhormat, saya telah bagi lebih 7 minit
Betul, Tuan Speaker, ini tak adil. Kalau boleh jurutur nak minta Ya. masa juga nak berbahas. Sila boleh? rumuskan dalam tempoh 1 minit lagi, Yang Berhormat Keningau. Okey, ada dua hal yang saya ingin timbulkan di sini. Satu adalah isu penutupan Institut Pendidikan Guru di Keningau. Di bawah kerajaan yang lalu telah ditutupkan ataupun dirancang untuk ditutupkan untuk memberi laluan kepada program yang lain. Tetapi Tuan Speaker, IPG ini perlu dikekalkan kerana tidak kurang pentingnya untuk mengeluarkan guru-guru di Sabah dan Sarawak, khasnya di Pandalaman. Dan saya mohon supaya Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan memberi perhatian kepada ini supaya tidak ditutup. Apatah lagi sekarang ada 2 kementerian baru di Sabah dan Sarawak, di Sabah, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan. Ini juga perlu diperlihatkan sebab kuasa untuk mentadbir dan mengurus pendidikan di Sabah dan di Sabah ini, itu kementerian baru pendidikan dan kesihatan ini, saya ingin bertanya apakah kuasa-kuasa yang telah diturunkan kepada kementerian ini supaya boleh berfungsi dengan baik dan tidak ada pertindihan kuasa. Yang kedua, isu royalty. Isu royalty ini isu yang mengelirukan. Di dalam PDA Section 4. Yang Berhormat, royalty tadi telah disebutkan tadi. Saya minta supaya diberi. Okey, jawatan kuasa tentang jawatan kuasa khas MA 63. YB Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa satu jawatan kuasa khas 63 akan ditubuhkan untuk mengkaji pelaksanaan MA 63. Kerajaan Persekutuan harus mendedahkan dan memberi. Untuk Speaker, ni tak adil ni. Saya dapat 20 minit je untuk bahas kemarin. Seperti terms of Terima kasih. reference, Ya, keahlian jawatan kuasa dan tempoh masa untuk pengkajian dan sebagainya. Yang Berhormat, masa telah tambahan saya telah beri 10 minit lebih. Ya. Tadi minta 1 poin last. Saya harap beri keadilan kepada yang lain. Masih banyak yang saya ingin sentuhkan, tetapi saya menghormati arahan Speaker. Sekian, terima kasih, saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Keningau. Boleh. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Bukit Gulu. Terima kasih Tuan Speaker kerana memberi saya peluang untuk